Selamat pagi jemaat sekalian, Shalom. 主所爱的弟兄姐妹们，平安，早安。 Dimanapun saudara berada, mari kita bangkit berdiri dan mengikuti kebaktian ini, menghadap hadiratnya yang kudus dengan penuh hormat dan mengambil waktu hening sejenak di hadapannya. 无论你在什么地方，我请大家一同起立，我们预备我们的心，一起来进入默祷，预备我们的心来敬拜上帝。 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. 我们得帮助是在乎造天地之耶和华的名，愿恩惠平安从圣父、圣子、圣灵三位一体的上帝常与我们同在。阿门。 Maka bangsa-bangsa gemetar, ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namanya yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. 耶和华作王，万民当战斗，他坐在二基路伯上，地当动摇。 耶和华在西安为大，他超乎万民之上。他们当称赞他大而可畏的名，他本为圣。 Sion dalam bahasa Ibrani adalah tempat yang tertinggi. 西安在希伯来文是一个最高的地方意思。 Dan Sion ke Sion melambangkan keinginan umat Tuhan untuk dekat kepada Allah. 那么往西安去，就是上帝的子民渴慕亲近上帝。 Mari kita semua nyatakan kerinduan kita pada Allah dengan menyanyikan pujian ini. 那么我们也借着这首诗歌向上帝代表我们的渴慕。 Bahasa Mandarin dulu. 中文先来唱。 来环绕主宝座，今天。
Mari kita masuk dalam doa. 我们来祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memanggil kami menjadi umat-Mu yang kudus. 主啊，我们非常的感恩，你呼召我们成为你圣洁的子民。 Bahkan Engkau menebus kami sehingga hidup kami mempunyai arah dan tujuan yang jelas. 因为你救赎了我们，让我们生命有意义、有目标。 Biarlah di hari yang kudus ini kami datang dengan hati yang benar, dengan satu hasrat untuk mengalami perjumpaan denganmu. 主啊，在这圣日，我们能够朝见你，让我们真正的渴慕你。 Menengadah dan mengarah pada hadirat-Mu yang suci dan terus mempunyai pengharapan yang kekal dari-Mu. 主啊，仰望你那神圣的宝座，让我们有一个永恒的盼望。 Perbaharuilah iman dan kerohanian kami melalui ibadah ini. 主啊，求主借着今天的崇拜来更新复兴我们灵性。 Inilah doa kami ya Tuhan. 主啊，这就是我们的祷告。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. 唯独奉主耶稣基督圣名祈求， Amin. 阿门。 Jemaat dipersilakan duduk. 弟兄们，请坐。 Tepat hari ini kita memperingati Hari Reformasi, 今天我们纪念改革中的这个复兴日， di mana kita diingatkan bahwa kita ada sebagaimana kita ada oleh karena anugerah Tuhan, sola gratia. 我们成为何等的人，今天是因为唯独上帝的恩典，唯独恩典。 Dan kita dibenarkan hanya melalui iman kepada Kristus, sola fide. 我们能够称义，是因为我们相信主耶稣基督，唯独信心。 Hanya Kristuslah satu-satunya yang sanggup memulihkan hubungan kita dengan Allah. Solus Kristus. 也唯独基督让我们跟上帝的关系可以和好，就是唯独靠着基督。 Mari saudara, Allah ingin sepenuh hati kita. Dia tidak ingin setengah hati kita pada waktu kita mengikut maupun mengasihinya. 那么上帝呢，愿意我们也是全人全心来敬拜他。 Marilah kita tetap total dan setia di dalam keadaan apapun sampai selamanya. 希望我们每个人都在任何情况里面，能够全心的、完全的来敬拜我们的上帝。 Saya akan menyanyikan solo terlebih dahulu, setelah itu saudara boleh merespon. 当用你的前行，当用你的前意，前行千里千里，敬爱主你上帝。Mari kita sama-sama nyanyikan. 我们一起来。 来到主神座面前，赞扬主神容颜，祈求不断祈求，渴慕进入圣殿。Dengan segenap hati pandanglah salib. 主就是十架上，是我最大失望。主愿从天上来，提升赎罪羔羊，是由你而出啊，我心开阔张扬，直到永永远远，耶稣他是我王。Benar saudara, di dalam hidup ini sulit tatkala kita mengalami hal yang berat untuk tetap bisa segenap hati mengikut Tuhan. 是的，很多时候，当我们面对困难的时候，我们很难全心全意的跟随我们的主。 Tetapi bagaimana keadaan hati saudara hanya Tuhan yang tahu. 但是真正的情况呢，只有上帝他明白我们处境。 Mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. 当我们每个人这个时候，我们安静在上帝面前， Biarlah Tuhan memulihkan segala apa yang ada di dalam motivasi kita, dalam mengikut Tuhan, dalam mengasihi Tuhan. 让我们可以得到在上帝里面能力来更新复兴我们跟上帝之间的关系，来跟随他。 Biarlah Tuhan memperbaharui di dalam ibadah kita, bukan hanya pada waktu hari Minggu, tapi di dalam keseharian kita merupakan ibadah juga di hadapan Tuhan. 让上帝来恢复我们，来复兴我们。
不单单只是在礼拜天做礼拜的时候，但是每一天每时每刻都在上帝的恩典里面。 Memohon ampunlah jikalau kita belum sungguh-sungguh. 如果我们没有诚心来到他面前，求主赦免我们。 Mari saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bahasa Indonesia. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku sekekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Akuilah Dia sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selalu. Sebab Engkau yang kudus, katakan dengan sungguh-sungguh, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari saudara kita bersyukur kalau Allah itu kekal adanya di dalam hidup ini. 我们向上帝献上感恩，因为我们上帝是活的，是永恒的上帝。 Mari kita berdoa bersama-sama. Ada 3 hal yang akan kita doakan hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa sebagai pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh mengalami pembaruan ibadah dan bertumbuh dalam iman dan kerohanian 那 kita. 么今天我们为3件事情代祷。首先呢，我们为每一个圣工人员来祷告，愿每一个圣工人员能够在这个敬拜里面得到复兴。 Dan yang kedua adalah kita berdoa untuk ibadah hybrid dan perjamuan kudus yang akan diadakan minggu depan, agar kita tetap ada di dalam lindungan Tuhan dan jemaat dapat beribadah bersama-sama kembali. 那么我们也为下一周正式的开始我们混合的崇拜，愿上帝保守，也愿每位会友们都有真诚的心来参加，上帝也保守我们每一个。 Dan kita berdoa untuk gereja Tuhan, terutama majelis hamba Tuhan dalam menyusun program tahun depan agar diberi hikmat dan visi misi dalam menjalankan amanahnya. 也为教会的神的仆人跟执事们一同预备明年的工作案，求上帝也引导这方面的工作，让我们明年能够把工作事份做得更好。 Mari kita membuka suara bersahati berdoa untuk hal 我 ini. 们开口来祷告。 Bapa di dalam surga, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan, jikalau kami hari ini boleh bangun dan menghirup udara yang segar di hari yang kudus ini, kami bersyukur. Tuhan,
secara fisik kami mengalami pembaharuan, tetapi di dalam batinia kami rindu untuk mengalami pembaharuan pula ya Tuhan. Terutama di dalam kami mengawali, di dalam terutama minggu depan kami akan kembali beribadah hybrid, dan juga Tuhan siapkan setiap hati jemaat Tuhan, dan juga Tuhan pimpin juga supaya semua ada di dalam lindungan Tuhan, terutama pandemi yang masih ada ini ya Tuhan. Kami serahkan, biarlah Tuhan juga menjaga setiap kami menyerahkan juga setiap pelayan Tuhan, majelis hamba Tuhan dalam menyusun program tahun depan Tuhan. Kami tahu tidaklah mudah di dalam segala kondisi yang ada ini, tapi kami percaya Tuhan, Kau yang menetapkan visi misi ini. Biarlah Engkau sungguh-sungguh berbicara kepada setiap hamba-hambamu, supaya sungguh-sungguh apa yang akan kita kerjakan di dalam 3 tahun ke depan ini dapat mempunyai satu arah yang jelas, dan sungguh-sungguh kami melakukan pekerjaan Tuhan, bukan hanya menyibukkan maupun melakukan kegiatan maupun program. Terima kasih, dan semuanya biarlah menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih jika kami dapat menaikkan segala doa-doa dan permohonan kami. 是啊，我们的神，我们能够把一些的忧虑，我们祷告交在你的手中。 Terima kasih atas segala anugerah-Mu, tuntunan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. 主啊，非常的感恩，因为你眷顾我们，带领我们走每天的道路。 Ajar kami untuk tidak terjebak dalam permasalahan dan rutinitas. Sebaliknya perbaruilah kami dan jadikan kami penyembah-penyembah-Mu. 主，让我们不要在那些忙碌那些不应该做的事情，但是我们每一个人都在这个属灵生命有很好的更新。 Biarlah kami dapat mengisi hidup ini bukan dengan hari tapi dengan arti. 但愿我们不是只是忙碌的走过每一天，但是真正有意义的生活每一天。 Dan agar kami dapat mempunyai kegairahan dan sukacita rohani dalam mengisi hari-hari kami. 在我们走过的每一天里面，我们有一个真正主里面的喜乐，给我们激情，能够完成你所给我们的。 Inilah doa kami Tuhan. 主啊，这就是我们的祈求。 Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们感恩祷告。 Amin. 阿门。 Dengan tetap berdiri bersama gereja Tuhan di segala abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. 我们与普世的信徒们一起来宣告我们的信仰，就在使徒信经里面所记载的。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活升天。 坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk. 弟兄们，请坐。 Saudara, hanya firman Tuhanlah yang memiliki otoritas, kecukupan dan kejelasan untuk mendidik kita. 亲爱的弟兄姐妹们，我们相信只有神的话语有权威，能够来教导我们，来帮助我们。 Sola Scriptura. 唯独圣经， Karena melalui itu kita dapat mengenal Allah dan mengenal diri kita serta hidup benar di hadapan Allah. 因为也因此借着圣经，我们能够认识上帝，
明白的认识我们自己，因此我们能够过一个更好的生活。 Sebuah pujian tentang firman, biarlah dapat meneguhkan dan mempersiapkan hati kita. 借着这首诗歌呢，让我们每一个人能够更加的爱神的话语。我将你的话语深藏在我心，免得我的罪孽，免得我眼里，我主啊，与我亲近。 我爱你声音，做我脚前的灯，做我路上的光。天地将要过去，你的话却长存。 天地将毁坏，你的话却掌心。我将你的话语深藏在我心，免得我的罪孽。 免得我眼里，我主啊，与我亲近，我爱你声音，做我脚前的灯，做我路上的光。 我将你的话语深藏在我心，免得我的罪孽，免得我眼里。 我主啊，与我亲近，我爱你声音，做我脚前的灯，做我路上的光。 天地将要过去，你的话却长存。天地将毁坏，你的话却长新。我将你的话语深藏在我心，免得我的罪孽，免得我眼里，我主啊，与我亲近，我爱你声音，做我脚前的灯，做我路上的光。
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们平安。 Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita akan membaca dan merenungkan sabdanya. 那我们接着祷告，来到上帝面前，再预备我们的心，领受他的话语。 Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah dari Tuhan. 主啊，因你的恩典与在，我们献上我们的感恩。 Setiap hari dalam hidup kami boleh mengalami pimpinan Tuhan sampai hari ini. 每天你都引导我们到今日。 Hari ini bersama-sama kami mengingat kembali peristiwa reformasi yang telah terjadi dan mengubah kehidupan gereja Tuhan. 主啊，今天我们一同来纪念改革中的节日，就是改变我们的信仰的节日。 Biarlah kebenaran firman Tuhan itu selalu menjadi bagian yang terus menuntun hidup kami. 愿你话语的真理不断的引导我们的生活。 Sekarang kami akan membaca dan merenungkan kebenaran itu. 主啊，我们现在要念你的话语来思想。 Biarlah itu juga menjadi bagian yang terus menolong kami bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. 也让我们每一个人成为你的儿女，可以成长起来。 Demi nama Kristus Allah yang hidup kami berdoa. 奉耶稣基督圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们一同看一段经文。 Kali ini saya mengajak kita melihat di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-23, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 就是从列王记下23章第1到第7节。 7. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 列王记下呢，第23章第1到第7节。 Demikian sabda Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, dia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam, dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan sekitar Yerusalem. Dan juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, dan untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumpuknya lah halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abu itu ke atas kuburan rakyat jelata. Dia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyerah. 列王记下第23章第1到第7节。 王差遣人招聚犹大和耶路撒冷的众长老来，王和犹大众人与耶路撒冷的居民，并祭司、先知和所有的百姓，无论大小，都一同上到耶和华的殿。王就把耶和华殿里所得的约书念给他们听。王站在柱旁，在耶和华面前立约，要尽心尽性的顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例，成就这书上所记的约言。众民都服从这约。 王吩咐大祭司希勒家和副祭司，并把门的将那位巴利和亚舍拉，并天上万象所造的器皿，都从耶和华殿里搬出来，在耶路撒冷及基伦西旁边的田间烧了，把灰拿到伯特利去。从前犹大列王所立拜偶像的祭司，在犹大城邑的丘坛和耶路撒冷周围收香。现在王都废去，又废去向巴利和日月、行星并天上万象烧香的人，又从
耶和华殿里将亚瑟拉搬到耶路撒冷及外的基伦西边焚烧，打碎成灰，将灰撒在平民的坟上，又拆毁耶和华殿里卵铜的屋子，就是妇女为亚瑟拉之帐子的屋子。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， suatu ketika saya memutuskan untuk melakukan sesuatu bagi keluarga saya. 那么于是我想为家人做一件事情。 Pagi itu saya memutuskan untuk memasak, biasanya jarang sih. 那天早上我想为家人煮一顿饭，平常是很少这么做的。 Maka saya memutuskan untuk berada di dapur pagi itu dan menyiapkan makan pagi untuk semua. 所以那天我就起来去厨房，想为家人预备这个早餐。 Saya menyiapkan bahan untuk membuat nasi goreng pagi itu sebagai sarapan kami. 那么我预备了材料，今天早上想为他们煮这个炒饭。 Semua bahan udah siap, 这些材料都齐全了。 kemudian saya mulai memasaknya. 那么我开始在那边这个烧饭。 Tidak lama kemudian jadilah sepiring nasi goreng yang cukup untuk orang 3. 那么不久之后，就是我已经煮了这一盘炒饭，能够分给3个人吃。 Kami kemudian duduk bersama dan mulai makan. 那么我们3个人一起坐着开始吃饭。 Belum lama makan, 还没有吃很久， salah seorang anak saya kemudian nyeletuk. 那我孩子就说 Papa kayaknya lupa sesuatu deh. 爸爸，你忘记了放一些东西。 Saya tanya, apa itu? 我问说是什么呢？ Kayaknya Papa lupa kasih garam. 爸爸，你忘记放进这个盐在里面。 Saya cicipi lagi Bapak Ibu. 我再尝一下。 Betul, kurang asin. 是的，不够咸。 Tapi saya nggak kurang akal. 但是我还是有办法。 Saya bilang, ambil di dapur ada kecap asin. 我 Kasih 就说 kecap asin. 到厨房里面拿这个酱油把酱油放上去。 Bapak Ibu, untuk sesuatu yang lupa seperti itu tidak banyak pengaruhnya kan Bapak Ibu? 亲爱的弟兄姐妹们，如果我们忘记像这样的事情呢，也不是很大的影响。 Kurang asin tinggal tambah garam atau kecap asin, selesai. 如果觉得不够咸的话，加点酱油或者再加一点盐就成事了。 Tapi bagaimana kalau kita melupakan dan mengabaikan sesuatu yang penting dalam hidup kita Bapak Ibu? 但是如果我们忽略了在我们生活里面很重要的事情，那我们该怎么 tentu 样？ akan ada akibat atas tindakan tersebut. 那么我们要怎么样去面对？ Bagaimana kalau kita melalaikan dan mengabaikan firman Tuhan dalam kehidupan kita? 如果我们在生活里面我忽略了上帝的话语，那么我们应 Akan 该 ada 怎么样？ sesuatu yang terjadi di dalamnya. 那么在生活里面会发生一个很严重的事情。 Bapak Ibu, itulah situasi yang pernah dialami oleh Yosia, seorang raja yang hari itu memerintah di Yehuda yang kita baru saja baca dalam teks kita tadi. 那么这件事情很严重的事情，曾经发生在约西亚做王的时候的年代里面，我们刚刚也念了圣经里面的故事。 Alkitab mencatat dia sudah mengadakan sesuatu yang penting, suatu perubahan, satu pembaharuan rohani bagi seluruh bangsa yang memberikan pengaruh yang besar di dalam masa itu. 那么我们也从圣经里面看到，约西亚呢正在举办了一个为他的全国的人民举办这个很大的复兴会。 Bapak Ibu, pembaharuan itu terjadi bukan tanpa alasan, bukan tiba-tiba saja. 亲爱的弟兄姐妹们，有这一场很大的复兴会呢，不是说偶然或者很突然就这样发生而已。 Ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Yang pertama, Bapak Ibu, itu adalah situasi di mana hari itu terjadi penyelewengan tentang banyak hal di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mereka. 那么有一些背景，其中一个就是说，当时这些犹大国的人民，他们都偏离上帝的话语。 Penyembahan berhala adalah sesuatu yang cukup mudah dijumpai di seluruh negara hari itu. 在他们的全国很多地方都很容易见到那些犹大的人，他们敬拜偶像。 Sejak pertama Israel terpecah menjadi 2, maka penyembahan berhala menjadi sesuatu yang sangat masif, tersebar begitu rupa dan sangat sistematis, dilakukan oleh raja-raja yang membawa rakyat mereka untuk menjauh dari Tuhan. 自从以色列大国这个分裂为2个国家，那么在很多地方，甚至他们的君王也在那里敬拜偶像。 Salah satu raja yaitu Raja Manasye yang merupakan kakek dari Yosia, dikenal sebagai raja yang sangat jahat dan juga penyembah berhala yang luar biasa melebihi kejahatan raja-raja Israel. 那么其中一个非常这个险恶的，而且拜偶像非常厉害的，也就是约西亚的祖父玛拿西王。
Bahkan membawa patung-patung berhala itu masuk ke dalam bait Allah dan membuat orang Israel kemudian berbalik dari Allah. Dan inilah yang membuat Allah begitu marah akan situasi yang terjadi hari itu. 甚至他把外邦的偶像带进这个圣殿里面，让这个犹大人在圣殿里面拜这个偶像，以致耶和华上帝非常的发怒。 Celakanya bangsa Israel hari itu menganggap hal itu sesuatu yang biasa. Mereka tidak merasa sudah melakukan dosa kepada Allah. 更可怕的就是犹大人觉得这样敬拜上帝是没有错的，理所当然的。 Yang kedua Bapak Ibu, dalam hidup sehari-hari, iman itu tidak pernah terlihat di dalam kehidupan bermasyarakat. 第二点就是他们的大祭司没有真正的活动在这个社会的人民中间。 Para nabi bicara kepada mereka, mengingatkan kembali bahwa mereka telah jatuh dalam dosa, mereka telah melupakan Tuhan, mereka telah melupakan firman-Nya, dan hidup sekehendak hati mereka saja. 有许多先知被派来提醒他们、警告他们，因为他们偏离上帝的教导。 Bahkan kalau boleh saya bandingkan, kehidupan Sodom dan Gomora masih kalah mengerikan dibanding dengan kehidupan umat Yehuda hari itu di hadapan Tuhan. 如果跟旧约那个时代很久以前的所多玛、俄摩拉人民的生活，可能这个犹大人的堕落比他们更甚。 Dan yang terakhir Bapak Ibu, pada pasal sebelumnya kita berjumpa tentang satu peristiwa saat bait Allah itu direnovasi, mereka menemukan sebuah gulungan kitab Taurat di dalamnya. 那么在这个最后呢，一个重要的观点就是在上一章，他们正在这个维修圣殿的时候，他们找到了这个摩西的律法。 Dibawalah gulungan itu dan dibacakan di hadapan Raja Yosia yang mendengar seluruh isi kitab itu. 那么这个律法书呢，带到这约西亚王面前，把这个整本的律法书都念给这个约西亚王听。 Raja begitu tertegun, kemudian dia mengoyakkan pakaian sebagai tanda duka cita yang mendalam dan kemudian berbalik kepada Tuhan. 那么当约西亚王听到这个律法书上所记载的一切，他非常的惊讶，感到恐惧，他甚至后悔撕掉自己的衣服来悔改在上帝面前。 Tapi ada sebuah tanda tanya besar. Mengapa penemuan kitab itu menjadi sesuatu yang penting bagi bangsa itu? 这是一个非常伟大的发现，对他们的人民是非常有这个有帮助的。 Bukankah di bait Allah seharusnya memang kitab itu ada? 岂不是在圣殿里面本来应该就有这个圣经呢？就是摩西五经呢？ Tapi itu menandakan satu kenyataan bahwa selama ini mereka telah melupakan Tuhan, selama itu mereka telah mengabaikan firman Tuhan. 这代表着说，他们这很长时间已经忘记了上帝，忽略了上帝的教导。 Bapak Ibu perhatikan kebenaran ini. Sewaktu firman Tuhan diabaikan oleh umat Allah, maka yang akan terjadi adalah banyaknya dosa dan pelanggaran. 亲爱的弟兄姐妹们，有一个直接的关系，当一个人忽略上帝的教导跟上帝，那么一定有很多罪恶在他们中间发生。 Saya tersadar bahwa situasi ini juga mirip seperti masa pra-reformasi sebelum reformasi terjadi di abad pertengahan di Eropa hari itu. 那么我觉得这个跟当时改革中的时代之前呢，也是有同样的相同的很多地方。 Bapak Ibu, sejak abad ke-5 sampai abad pertengahan, pengaruh gereja itu begitu besar di dalam seluruh kehidupan masyarakat hari itu. 我们知道，在这个第5世纪到这个中世纪时间，当时教会对一个国家人民的生活影响是非常大的。 Para penguasa, para raja-raja sangat membutuhkan legitimasi gereja supaya mereka tetap bisa menjadi penguasa di daerah mereka masing-masing. 那些当官的或君王的，他们需要这个教会的教皇或者教会的上面的领导来支持他们在地方 Maka 所做的一切。 terjadilah KKN, korupsi kolusi nepotisme yang sangat menjamur hari itu. 所以当时呢，他们因为这个权力的问题，彼此受贿，非常败坏。 Siapa yang paling menderita? Tentu saja rakyat kebanyakan. 那么是谁最受苦最多的？当然就是他们的人民。 Gereja juga membutuhkan biaya besar untuk menopang gaya hidup boros hari itu. 那么教会也需要很大的经费来支持他们非常 Mereka 昂 juga 贵的 punya 开销。 Mereka juga punya kuasa yang sangat kuat untuk menekan orang-orang yang mencoba memperbaiki situasi gereja hari itu. 当时教会也是一个很狠的手段来压迫那些想推翻他们政权力的人。
dan berujung pada sebuah pengajaran tentang penghapusan dosa yang bisa dikerjakan lewat membeli sebuah surat yang disebut dengan indulgensia. 以至于他们这个出现了一种叫赎罪券的买卖交易。 Ada kemiripan situasi hari itu, Bapak. 当时这个情况呢，跟中世纪的情况跟当时约西亚情况是差不多。 Yang terjadi di dalam hidup bermasyarakat, 在社会当中， dan bahkan di dalam kehidupan spiritual, kerohanian juga terjadi situasi yang buruk, 在属灵方面，他们也非常的败坏。 sehingga kebenaran yang tadi yang berlaku juga kita temukan pada zaman itu. 以至于在约西亚时候所发生的这个跟复兴呢，也需要在中世纪当中。 Saat firman Tuhan diabaikan oleh umat Allah, Ini- maka yang terjadi adalah banyaknya dosa dan pelanggaran. 因为上帝的子民忽略了圣经的教导，以至于发生很大的罪恶。 Bapak Ibu, bagaimana dengan situasi kita hari ini? 那么，亲爱的弟兄姐妹们，今天你跟我的情况又如何呢？ Oh, hari ini kita sedang mengalami dunia yang bergerak dengan begitu cepat. Banyak perubahan yang kita sedang alami hari ini. 那么，今天我们在这个世界当中变化非常的快，非常的大，在短暂的时间里面。 Akan tetapi situasi yang terjadi baik pada masa Yosia maupun juga pada saat Luther hidup juga sesuatu yang saya rasa terjadi pada masa kini. 但是，无论在约西亚时间，或者路德的时代，或者今天，是差不多一样。 Bapak Ibu, saya membaca di dalam beberapa berita internet yang mengatakan hukum kita itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. 有很多都这个消息我们都知道，这个法律呢只是被上面的人所玩弄来压迫下面的人。 Para koruptor dengan bebas melakukan aksinya dan kemudian hanya mendapatkan hukuman yang sangat singkat dan celakanya Bapak Ibu. Banyak dari mereka juga orang-orang Kristen. 那些所谓的贪官呢，他们会贪很多的钱，但是只是得到很轻的惩罚，甚至有许多贪官也是基督徒。 Di dalam kehidupan kita hari ini, di dalam kehidupan spiritual kita, 那么在我们属灵的生命里面， kita juga banyak melihat ada pandangan-pandangan, ada teologi-teologi, ada ajaran-ajaran yang mencoba membawa kita jauh dari kebenaran yang sesungguhnya yaitu Kristus. 我们也会碰到许许多多那些教导呢，他们没有真正的教导我们亲近我们的主耶稣基督。 Satu hari, satu siang, Bapak Ibu, saya berjumpa dengan seorang anak muda. 那么有一天中午呢，我碰到一个青年人， Usianya hampir mendekati 30 tahun. 他岁数差不多30岁。 Kami janjian ketemu karena dia mau bicara dengan saya. 我跟他约会，跟他要交谈，因为我们要请他讲道。 Maka kami duduk di sebuah kafe, hari itu sebelum pandemi Bapak Ibu. 我们坐在咖啡厅里面聊天，那天还没有发生这个疫情，还没疫情之前的事情。 Dia cerita dia baru saja pulang dari luar negeri, dari studinya. 他就跟我说，他是刚刚从国外毕业回来。 Dia sudah menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi yang ada di kota Surabaya, kemudian pergi untuk studi S3 dan saat itu pulang dari studinya. 他在这个泗水的一个大学里面，他已经是个博士学位。那么他也在国外深造。那天他回来， Dia dosen psikologi. 他是心理学的这个教授。 Kami berbincang tentang banyak hal Bapak Ibu. Dari yang ringan sampai yang berat. 聊了很多事情，从轻的到比较重的。 Tiba-tiba dia berkata seperti ini. 突然间他这么说。 Bagaimana pendapat Bapak tentang, dia bicara banyak hal, salah satunya LGBT. 他就问我说请问这个塔菲牧师，你对这同性恋这双性变性的有什么看法呢？ Dia bicara tentang dosa. 他就说到关于罪。 Tapi yang membuat saya tertarik adalah karena pemahaman dia berbeda dengan sebelumnya. 但是让我觉得奇怪的或者被吸引的，就是他对这个罪的定义跟以前他所相信的是已经不一样了。 Dengan orang yang sama yang saya kenal saat dia masih di gereja, saat dia masih pemuda, sampai kemudian saya bertemu hari itu dan saya sangat terkejut mendengar apa yang dia pikirkan tentang itu semua. 就是我之前是认识他，从他青少年的时候到他青年的时候，我都认识他。但是那一天我跟他再一次聊天的时候，发觉他已经变了。 Baginya dosa hanyalah sekedar masalah kejiwaan yang kompleks. Itu tidak ada pengaruhnya dengan Tuhan sama sekali.
对他来讲，这个罪恶呢，只是心理里面的心理深处的一个不对的一个情况，跟上帝是没有关系的。 Saya terkejut karena saya tidak bisa membayangkan bagaimana dia mengajarkan itu kepada mahasiswanya yang juga kebanyakan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, pemuda-pemudi gereja kita. 那么我就非常很难想象，如果像他这样的概念，在一个大学里面教导许许多多的青年，中间可能也是有基督徒的，或者在一些地方他讲座所讲出来的内容会影响很多人。 Bapak Ibu kembali sekali lagi kebenaran itu mengingatkan saya lagi. 那么这个真理再次提醒了我， Sewaktu firman Tuhan diabaikan, 当人类忽略上帝的真理， maka yang terjadi adalah banyaknya pelanggaran 那 dan 么有很 dosa. 多犯法、罪恶的事情发生。 Mari kita balik kepada teks kita, Bapak Ibu. 那么我们回到我们今天所念的经文里面， Situasi yang seperti itu dilihat dan dialami oleh Yosia, kemudian dia bertindak melakukan sesuatu. 那么约西亚当时也经历这同样的情况，他就要面对这个问题。 Hal yang pertama yang dia kerjakan adalah dia kumpulkan seluruh orang. Tua, muda, besar, kecil, para imam, para nabi, semua orang berkumpul di bait Allah hari itu. 那么首先第一件事情他所做的就是他召集了全部的人，就是所谓的那些属灵的领袖，无论是祭司也好、先知也好，或者长老也好，都叫他们来。 Dan dia mulai dengan sebuah tekad pembaruan bahwa mereka mulai hari itu mereka akan datang dan setia kepada Tuhan. 那么他从一个心智开始，那天他要跟他们一起来立约，在上帝面前要遵守上帝的话语。 Hal yang kedua, 那第二个， dia juga membersihkan seluruh berhala-berhala di dalam bait Allah itu, membakarnya sampai habis kemudian membuangnya. Dan Dia- itu menjadi sebuah tekad dia untuk dia kerjakan. 第二个他所做的很大的决定，就是把圣殿里面的那些偶像假神全部带出去，把它焚收在基伦西。 Sampai di sini Bapak Ibu ada sebuah jeda terjadi. Sebuah jeda terjadi. 他在这个活动里面有一段时间， Penulis teks ini mengingatkan kembali tentang peristiwa yang sudah cukup lama terjadi. 那么写这个经文的人提醒到一个事情，有很久以前所发生的事情。 1 Raja-Raja pasal 13 ayat pertama. 列王纪上第13章的第1节， Hari itu dikisahkan Yerobeam baru saja menjadi raja Israel pertama. 当时耶罗波安刚刚成为这个以色列国的第一代君王。 Hal pertama yang dia kerjakan adalah memindahkan ibadah itu dari Yerusalem ke Samaria. 他就是把这个从耶路撒冷敬拜的这个中心移到撒玛利亚去。 Dia mendirikan sebuah mezbah dan memberikan persembahan kepada berhala di sana. 那么他自己建立了一个祭坛，在那边献祭给这个偶像。 Maka datanglah seorang nabi yang tidak dikenal, seorang yang datang kepada Yerobeam, mengingatkan dia tentang dosanya dan memberikan sebuah nubuat bahwa mezbah itu akan dihancurkan rata sampai tanah. 那么上帝差派一个老先知来警告他，就说这个有一天这个祭坛要被烧毁掉。 Hari itu Bapak Ibu nubuat seperti ini seperti sebuah lelucon saja. 对当时的人来讲，这个好像开玩笑一样。 Mengapa Bapak Ibu? 为什么呢？ Karena Yerobeam sedang berkuasa. 因为耶罗波安是当时的这个君王，很有权力。 Tindakan seperti itu tindakan yang seakan-akan bunuh diri saja bagi si nabi itu. 如果这个先知警告他，这样警告他，就好像他要自杀。 Tapi hari itu terjadi. 但是那天发生的事情， Nama Yosia disebutkan khusus di dalam 1 Raja-Raja 13 tadi. 那约西亚的名在那个时代已经被提出来。 Dan Yosia yang sama melakukan pembaharuan di dalam 2 Raja-Raja 23. 同样的约西亚在这个列王记下23章，就是这位约西亚王他复兴， Apa artinya Bapak Ibu? 是什么意思呢？ Allah berkuasa. 上帝有权利， Melebihi segala kuasa manusia. 超过人类一切的权利。 Dia adalah Allah yang hidup. 他是活 Yang 生 firman, 的上帝， yang firman-Nya tidak pernah gagal. 他的话语从来没有失败过， Yang kebenarannya berlaku sepanjang kehidupan manusia. 他的真理也是在人类的生命有完全的顺服的范围里面。 Nah, hal terakhir yang Yosia lakukan adalah dia kembali mengadakan Paskah. 那么接着我们看约西亚再一次
来举行这个逾越节。 2 Raja-Raja 23 ayat 22 mengatakan bahwa selama itu tidak pernah ada perayaan Paskah karena mereka sudah melupakannya. Baru pada masa Yosia, Paskah itu dirayakan kembali kepada. 在这个列王记下的23章22节说，从士师治理以色列和以色列王到如今，没有真正过这样的逾越节。 Apa pentingnya ini Bapak Ibu? 这有什么意义呢？有什么用处呢？ Sekali lagi ini mengingatkan bagaimana mereka telah melupakan Allah dan firman-Nya selama itu. 这是让我们再次看到，他们已经这么长时间忽略了、忘记了上帝跟他的教导。 Hal yang sama terjadi juga pada masa Luther hidup. 同样的事情也发生在这个马丁路德的这个时代里面。 Situasi masa itu mendorong dia untuk mencari kebenaran akan firman Allah. 那个时代的发生的事情来推动马丁路德来找出真理。 Itu juga yang kemudian mendorongnya untuk berjumpa dengan kebenaran dalam surat Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 itu. Satu ayat yang sangat terkenal yang mengubah seluruh hidupnya hari itu. 那么，因为这样的事情，他在那边寻找真理的时候，在圣经里面他得到答案，就是我们知道非常出名的罗马书第1章16、17节。 Bagaimana dengan situasi kita hari ini Bapak Ibu? 那么今天你跟我的情况又如何呢？ Saya mengajak kita merenungkan kembali semua kejadian pada masa lalu itu dan kita berkaca untuk kehidupan kita pada hari ini. 我邀请大家，我们一同看一下我们所走过的过去，来面对这个，把圣经当作一面镜子，我们跟这个真理来对照。 Bapak Ibu, salah satu semboyan reformasi yang terkenal adalah Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. Gereja yang reform adalah gereja yang selalu mereformasi dirinya sendiri. 改革中有一个很强的口号，就是一个改革中的教会呢，它会不断的更新复兴自己。 Artinya kita memerlukan kesadaran untuk mengerti kebenaran dan kemudian bertindak melakukan komitmen kebenaran itu. 就是说到我们应该有一个觉悟，我们有一个醒悟来怎样的来让我们提醒我们自己来面对这个真理，不断的被真理所更新，然后要立一个心志来遵循它。 Siang itu saya menerima sebuah pesan dalam WhatsApp saya. Pesan di dalam WhatsApp. 那天中午呢，我得到一条从WhatsApp来的信息。 Ada seorang pria yang menuliskan sesuatu. Saya kemudian mengenalnya setelah kami kenalan lebih dalam. 有一个男人，他给我这个信息，那么我就跟他打交道，想更加认识他。 Dia bilang dia mendapatkan nomor saya dari salah seorang sahabatnya. 他说他从他的朋友得到我这个号码， Dan dia menceritakan apa yang tengah terjadi dalam hidupnya. 他就跟我分享他生命里面所发生的事情。 Hari itu saya sedang stres sekali Pak. 那天我这个压力很大。 Ada masalah dalam kehidupan rumah tangga saya. 在我属灵的生命里面有问题。 Rumah tangga 在 saya 我 dan 的家 juga 庭里面有 pekerjaan 问题， saya. 在我的工作里面也有问题。 Semuanya berjalan dengan begitu buruk. 这一切事情发生都那么的糟糕， Tapi saya tahu itu karena kesalahan saya. 但是我知道那是因为我的错误。 Dia sudah menikah kurang lebih 10-an tahun. 我已经结婚了10多年， Dia sudah punya anak-anak yang sangat lucu dan sangat baik. 也有这个很可爱的孩子， Pekerjaannya sudah mulai mapan. 他的工作也是上了轨道。 Tapi dia berkata, ada satu hal yang saya tanpa sadari menjatuhkan saya. 但是他说到，但是有一件事情让我跌倒。 Dia berkata, saya mulai menyukai seorang wanita. 他说我开始喜欢上另一个女孩子。 Awalnya saya berpikir, itu hanya perasaan sebentar, nanti juga saya bisa hilangkan. 开始的时候我觉得那只是很偶然而已，只是一段时间就过去就没有了。 Tapi ternyata tidak bisa, Bapak. 但是后来发觉的是不能够。 Dia terus melakukan perselingkuhan itu sampai satu titik ketahuan, Bapak. 那么他一直不断的跟这个女孩子在外边约会，那么有一天被发现了。 Dia bilang dia nggak bisa hidup dengan dua cara seperti itu. 他自己也醒悟过来，他不能够这样的过着这个两种的生活。
ibadah online tetap dia jalankan, 他也是参加线上的崇拜， tapi juga dosa itu tetap dia lakukan. 但是另一方面，他也是在那不断的犯罪。 Tidak sabar saya bertanya kepadanya. 那么 Saya bertanya kepadanya, 我就问他， apa yang kemudian terjadi? 然后后来到底发生了什么事情呢？ Suatu saat saya buka YouTube channel, Pak. 有一天我打开这个 YouTube， Lalu ketemu suara pengharapan. 然后我听到这个盼望之声。 Saya dengar salah satu renungan Bapak tentang kekudusan. 我在那里听到牧师所分享的关于这个神圣圣洁的生活。 Hanya 3 menitan kalau nggak salah. 如果不错的话，只有3分钟的时间。 Tapi kata-kata itu kemudian menusuk dalam hati saya. 但是里面所分享的话语刺透我的心， Mengingatkan tentang betapa dalamnya saya sudah melakukan dosa itu. Dan betapa Tuhan sedang berbelas kasihan pada saya untuk mengingatkan ini kembali. 让我醒悟到我已经堕落了多么的深，我已经犯了多么大的罪。那么上帝还是有恩典于我。 Dia sadar akan kebenaran dan kemudian dia bertindak sesuai kebenaran. 他醒悟到关于他的过错，也明白真理，然后也按照真理而行。 Bukan hanya itu, dia juga memulai gerakan doa di kantornya. Awalnya hanya beberapa orang yang ikut, kemudian sampai cukup banyak. Bahkan orang-orang yang tidak dia kenal, yang tinggal jauh di luar Pulau Jawa sekalipun juga ikut dalam gerakan ini. 后来他开始复兴他的灵命，不单如此，他也在他的办公室呢举办这个祷告会。那么也不之前呢很少，后来越来越多，甚至在外岛的人、客户或者也参加他的祷告会。 Bapak Ibu, saya bersyukur karena memang Tuhan kita bisa bekerja dengan banyak cara untuk mengingatkan dan menyelamatkan setiap kita. 亲爱的弟兄姐妹们，非常的感恩，我们的上帝会用很多种方法来拯救每一个人。 Karena pada saat kebenaran firman Tuhan itu diabaikan, maka kejahatan, dosa, dan segala macam perbuatan yang tidak benar itu terjadi di dalam kehidupan kita. 因为当我们忽略到神的话语，忽略上帝的本身，那么一定会发生很多的罪恶。 Bapak Ibu, baiklah kita mulai memikirkan kembali situasi kita sekarang di hadapan Tuhan. 我们应该好好的默想我们现在的处境。 Sadarilah bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang mendapatkan anugerah dari Allah sendiri. 我们应该觉悟到我们是罪人，我们唯独靠着上帝的恩典才能够蒙恩得救。 Dan biarkanlah kita boleh terus mencari kebenaran itu setiap hari dalam kehidupan kita. Kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Allah dalam kehidupan kita. 让我们真正的立个心志呢，来寻找上帝的真理，愿遵守，也能够得到上帝的朝见上帝的面， Kemudian melangkahlah di dalamnya bersama dengan Tuhan. 再次与上帝同行。 Bapak Ibu, saya tahu ini tidaklah mudah untuk dikerjakan bagi kita. 亲爱的弟兄姐妹们，我知道这个我们不是每一个人都那么容易去做出来。 Selama kita menganggap hidup kita masih oke-oke saja, semuanya berjalan baik kok. Tidak ada masalah dengan kehidupan saya. 看起来我们过的生活每一天都是这样的，一切都那么的安逸。 Tapi Bapak Ibu, biarlah Roh Kudus hari ini menolong kita untuk melihat dengan jelas di hadapan Tuhan. 但愿上帝他怜悯我们，帮助我们能够真正的看透我们的内心，我们是什么样的一个人， Menolong kita untuk memiliki kesadaran itu. 让我们真正的有这种醒悟， Dan membiarkan Allah mengadakan perubahan, pembaharuan kehidupan kita kembali. 愿上帝也帮助我们，让我们真正能够复兴，能够悔改，能够像之前一样。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿上帝帮助我们。 Dan biarlah peringatan hari reformasi ini tidak hanya sekedar menjadi peringatan akan hal yang terjadi di masa lalu yang sudah lewat. 但愿这个关于改革中的教导，不单单只是告诉我们过去所发生的事情， Tapi tetap terjadi dalam hidup kita sekarang. 但是也照样的发生在我们今天的生活里面。 Setiap hari, setiap waktu. Bersama dengan Tuhan, kita dibaharui dari waktu ke waktu. 愿上帝每一天、每时每一刻都更新我们的属灵生命。 Amin. 阿门。 Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 我们来祷告。 Saya memberikan waktu teduh kepada kita sebentar untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. 我给大家时间，个人的来到上帝面前反省。
Biarlah firman Tuhan dan perenungannya pagi ini terus mengingatkan kita akan sesuatu. 愿神的话语今天所默想的，一直不断的对我们说话。 Biarlah Tuhan yang mengingatkan itu terus menaruh perkataannya dalam hati kita masing-masing. 愿上帝提醒我们，把他的话语放在我们生命里面。 Dan kita mengambil tekad di hadapan Tuhan. 我们也立一个心志，在上帝面前怎么生活。 Bapa Surgawi, 亲爱的天父， kami bersyukur kepadamu 我们感恩， karena Engkau Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. 因为你是那位一直不断在我们生命里面工作的上帝。 Pada masa Yosia hidup, 在约西亚王的时代也好， pada masa Martin Luther dan semua pahlawan reformasi itu hidup. 在马丁路德以前那些先烈们他们时代所做的一切， Dan juga terus bekerja saat ini bagi kami. 也同样的为我们今天在这里的每一位里面工作。 Biarlah kebenaran firman Tuhan itu terus bicara di dalam hidup kami masing-masing. 愿你的话语不断的对我们每个人说话， Dan Tuhan terus mengadakan pembaharuan hidup kami 你也不断的来更新我们的灵命， dari hari ke hari. 每一天胜似每一天， Supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan 让我们能够活一个门所主所悦纳的生活， dan menjadi saksi bagi kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. 也在这个世界上成为你话语的见证。 Saat orang-orang mengabaikan firman Tuhan, 当世人忽略了神的教导， maka akan terjadi ketidakbenaran, kejahatan, dan dosa. 那么在社会里面一定一片的混乱、罪恶不断的发生。 Kami dipanggil 你呼召我们 untuk hidup benar di hadapan Tuhan. 过一个圣洁成圣的生活。 Berkati jemaatmu yang hadir hari ini, 求主你祝福每一位的弟兄姐妹们， baik di ruang ibadah ini maupun juga di rumah masing-masing. 无论在这个堂会里面的，或者在家里面的， Kiranya Tuhan menolong kami. 愿主你帮助我们。 Demi nama Kristus Allah yang hidup, 奉主耶稣基督的名，我们祷告， kami berdoa. 阿门。 Amin. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena melalui pertolongannya terhadap berbagai usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia sehingga dapat menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia. Dan keadaan ini sungguh menggembirakan. Sehubungan dengan keadaan yang semakin membaik ini, saya mewakili majelis dan hamba Tuhan Gloria ingin mengumumkan bahwa mulai minggu depan, tanggal 7 November 2021, GKA Gloria akan mengadakan kembali ibadah onsite atau ibadah tatap muka dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, GKA Gloria Pacar akan mengadakan kebaktian umum 1 jam 7 pagi, kebaktian umum 2 jam 9 pagi. Jemaat maksimum setiap kebaktian adalah 100 orang. Yang kedua, GKA Gloria Kota Satelit mengadakan kebaktian umum jam 9 pagi, jemaat maksimum 120 orang. GKA Gloria Galaksi mengadakan kebaktian umum jam 8.30 pagi, jemaat maksimum 100 orang. Yang keempat adalah GKA Gloria Samudera mengadakan kebaktian umum jam 9 pagi, jumlah maksimum jemaat adalah 50 orang. Yang kelima, GKA Gloria Rungkut mengadakan kebaktian umum jam 8.30 pagi, jemaat maksimum 30 orang. Yang keenam, GKA Gloria Nirwana Eksekutif, kebaktian umum jam 9 pagi, jemaat maksimum 40 orang. Bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah onsite atau tatap muka ini, ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jemaat sudah menerima vaksin 2 kali. Yang kedua, jemaat harus mendaftar terlebih dahulu melalui link yang akan dibagikan ke jemaat atau menelpon TU di gereja lokal masing-masing pada jam kerja. Yang ketiga, memiliki aplikasi
peduli lindungi. Yang keempat, mengikuti protokol kesehatan standar, memakai double masker atau KN95, cek suhu, cuci tangan atau hand sanitizer, dan menjaga jarak. Dan kelima, bagi jemaat yang kurang sehat dianjurkan beribadah di rumah saja. Pada akhirnya, ada dua catatan yang saya ingin sampaikan kepada jemaat pula. Yang pertama, bagi jemaat yang belum siap mengikuti ibadah tatap muka di gereja, dapat mengikuti ibadah dari rumah melalui link yang akan dibagikan ke jemaat. Lalu yang kedua, selain itu jemaat dapat mengikuti ibadah jam 7 pagi di dalam 2 bahasa dan jam 10 pagi, yakni ibadah online jam 9 yang dimundurkan ke jam 10. Dua kebaktian ini, jam 7 dan jam 10 ini dapat disaksikan melalui YouTube GKA Gloria. Demikian pengumuman dari gereja. Terima kasih. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing ataupun bisa memberikan persembahan di amplop pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. 我们要奉献，那么弟兄姐妹们可以借着信封奉献的信封，也可以呢把钱汇到教会的账号。愿上帝祝福我们每个人的奉献。
我们一同来祷告。神的天父，感谢你的恩典，因为一切的美好的祝福都是从你上头而来的。无论是我们的生活、我们的生命、我们所拥有的一切，每一天都是你从上面赐给我们。甚至我们在犯罪的时候，你借着耶稣基督也把我们救活过来。当这个教会当时走在败坏里面，你也借着改革中的那些先烈们，再次把真理教导我们，给我们，让我们可以过一个复兴的生活，在你面前有活泼的生命，非常的感恩。那么今天我们也把这些金钱奉献在你面前，求主你来洁净，也再次提醒我们，我们献上的是不是理所当然的，是我们自己的生命，是我们身体，我们所拥有的一切。如果在这个奉献上有什么不足的地方，也求主你来帮助我们，让我们可以醒悟过来，让我们应该把上好的、最好的献上给你，来荣耀你。也求主你来使用，成为教会与多人的祝福。愿荣耀、歌颂、赞美归给你。奉主耶稣基督的圣名，我们祷告感恩，阿门。 Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Allah, soli Deo Gloria, hanya Allah lah yang layak mendapat pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. 愿一切的荣耀、歌颂都归给上帝，因为唯独他配得一切的称颂与赞美，荣耀归给上帝。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sekarang kembali ke dalam kehidupan kita, dan kita boleh terus hidup di dalam kasih setia Tuhan, berjalan bersama dengan Dia setiap saat, dan terus melakukan segala kehendaknya dalam hidup kita dengan pertolongannya. Karena itu, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah dari Kristus Yesus Tuhan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang sampai seterusnya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Silakan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati kita.